Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, tuan-tuan, ibu-ibu, ayah-ayah, para penonton di dalam rancangan ataupun program Ada Soalan. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana hari ini kita dipertemukan sekali lagi di pagi Ahad yang penuh dengan kemuliaan, yang penuh dengan keberkatan ini di dalam rancangan Ada Soalan. Alhamdulillah. Jadi pada pagi ini alhamdulillah kita dapat bersama-sama dengan seorang ahli panel yang tak asing lagi, yang bersama-sama dengan kita, yang mana saya rasa sejak daripada awal kita wujudkan rancangan Ada Soalan ni, iaitu yang berbahagia Ustaz Pius saya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Ustaz? Sihat? Kurang sihat sikit, duk batuk seminggu dah ni. Syafakallah. Syafakallah. Tahur insyaAllah. Biasalah sekarang ni orang kata apa, musim-musim batuk dan sebagainya ni kan. Belajar okey, belajar. Macam mana Ustaz? Belajar okey. Belajar. Alhamdulillah. Okay. Alhamdulillah. Kami banyak MC sini. Itulah sekarang ni memang musim Ustaz. Allahu Akbar. Harap-harapnya semua berada dalam keadaannya sihat walafiat insya-Allah. Baik, jadi sebagaimana biasa kita bersama dengan yang berbahagia Ustaz Said, yang mana kita akan berbicarakan berkenaan dengan tak lain tak bukan berkenaan dengan ilmu faraid. Jadi hari ini insya-Allah tajuk yang kita pilih adalah pusaka atau puaka. Jadi kesinambungan daripada episod kita yang lepas, iaitu kita membicarakan masih lagi berkenaan dengan ilmu faraid. Jadi tak apa membuang masa lagi, kita nak terus kepada yang berbahagia. Ustaz, mungkin sedikit mukadimah Ustaz sebelum kita masuk ke dalam tajuk kita ataupun soalan-soalan pada minggu ini. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, salatan wa salaman ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Yang saya hormati Sahibul Fadilah Ustaz Syahrul selaku pengacara majlis ataupun moderator kita pada pagi ini, yang sentiasa setia lah. Memang wajib setia, sebab dia kalau tak ada moderator tak jadi kita punya Ada Soalan pada pagi ni. Jadi tuan-tuan Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, seperti mana biasa kalau bertemu dengan saya ataupun dalam program ini, kita bisa bicara tentang bab faraid atau bab pusaka. Saya tertarik baru-baru ni ada orang datang ke kompleks Baitul Diyat. Ada seorang dia bawa isteri dia, isunya tentang harta keluarga isteri dia. Jadi kadang-kadang kita dapat lihat karakter seseorang waktu pembahagian pusaka ni, kita lihat karakter seseorang. Dan saya lihat pada hari tu karakter suami dia. Suami ni tak ada kena-mengena dalam pusaka mertua dia, tapi saya nampak suami lebih daripada isteri. Suami pula macam nak conquer. Kita bagi cadangan macam ni, dia bagi cadangan macam ni. Kita bagi macam ni, dia jawab macam ni. Dalam hati saya tuan-tuan waktu tu saya kata, kalau macam ni lah gayanya, baik tak payah jumpa aku tak? Baik tak payah jumpa aku. Tak payah jumpa, maknanya dia dah ada jawapan balas dia. Apa yang menarik tuan-tuan Allah Subhanahu Wa Taala, betul lah Allah Subhanahu Wa Taala meletakkan hak pusaka, kadarnya berapa, syaratnya apa dalam Al-Quranul Karim, sebab Allah Maha tahu. Allah Maha tahu macam mana? Allah Maha tahu apakah yang terbaik yang Allah boleh sediakan kepada umat manusia, khususnya umat Islam, dalam bab pengurusan pusaka. Itu sebab selalu saya sebut, kalau kita bahagi pusaka, menantu-menanti tak usah masuk campur. Menantu pergilah main carrom ke, main konda-kondi ke kat luar, daripada campur tangan dalam pengurusan pusaka. Kita risau dia akan menyebabkan tekanan yang akan berlaku. Sepatutnya boleh diselesaikan dengan cara harmoni bila mana dimasuk campur oleh orang luar. Bukan maknanya orang luar ni maknanya orang luar jauh, walaupun dia tu keluarga kita, tapi dia anggap bukan waris, yang sepatutnya mereka tak payah masuk campur sangat dalam urusan ni, kecualilah dia minta untuk campur tangan. Mungkin dia ni orang yang mahir, orang yang amanah, orang yang jujur, orang yang boleh bagi nasihat kepada adik-beradik ipar duai dia, maka tak ada masalah. Yang kita risau Ustaz, kadang-kadang orang yang macam ni dia hanya membuat luka, bahkan menambah luka. Orang panggil luka lara. luka lara. Gitulah pada mukadimah pada pagi ni insya-Allah. Alhamdulillah. Jadi terima kasih kepada yang berbahagia Ustaz Said di atas mukadimah kepada persoalan ataupun mukadimah kepada tajuk kita pada pagi yang berbahagia ini. Alhamdulillah,
kita tuan-tuan seperti mana biasa kita membuka kepada soalan-soalan yang mana mungkin tuan-tuan nak bertanyakan kepada yang berbagai Ustaz Zaid. Jadi boleh letakkan soalan tersebut di dalam ruangan komen, insya-Allah saya akan bacakan sebentar sahaja lagi. Baik Ustaz, kesinambungan daripada soalan kita yang lepas. Jadi nak tanya, di dalam soalan bertanyakan, apakah mana soalan dia? Okey, apakah hukumnya menyimpan barang kemas dan tak mau difaraidkan Ustaz? Jadi barang kemas ni nak simpan tak mau difaraidkan, apa hukumnya Ustaz? Silakan. Baik, alhamdulillah. Yang pertamanya, apa saja harta yang ditinggalkan oleh seseorang selepas dia meninggal dunia, apa saja harta yang berharga di sisi syarak, maka wajib difaraidkan kepada waris-waris dia. Maka termasuklah barang kemas. Mungkin barang kemas ni milik orang perempuan lah, mungkin milik mak, milik isteri, milik anak perempuan kita. Maka tak boleh kita simpan harta tersebut dengan tujuan untuk membolok harta itu. Tak boleh. Kecuali kalau kita nak kumpul. Bila mak kita meninggal dunia, kita pun ambil barang-barang dia dan kita kumpulkan dan kita simpan sementara dalam bab pengurusan pusaka. Baru kita nak tahu berapa kadarnya, berapa yang kita layak dapat, apa syarat dia. Itu tak jadi masalah. Yang kita risau, dia kumpul-kumpul, disimpan dalam peti besi dia. Dia kumpul-kumpul, disimpan dalam almari dia. Dia kumpul-kumpul, dia bolok seorang. Ini perbuatan yang tidak boleh. Maka perbuatan mengumpulkan ataupun menyimpan harta pusaka untuk membolok seorang diri, maka kata ulama hukumnya haram. Tapi kalau dia mengumpul sebab dia diberi amanah sebagai orang yang menguruskan pembahagian pusaka, dikumpulkan berapa banyak, berapa kilo barang emas mak ada. Nah, contohlah kalau kaya benar, berkilo-kilo, maka tuan-tuan Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, dia boleh simpan dengan syarat dia simpan untuk melakukan pengurusan pusaka, bukan dia simpan untuk dia bertukar menjadi puaka. Untuk ambil harta dia seorang. Berlaku dalam masyarakat kita macam tu. Ada orang yang dia kumpulkan harta mak dia. Ada kadang-kadang suami, isteri dia meninggal dunia, dia ada anak-anak. Dia kata, ini barang kemas saya yang beli. Dia kata, saya yang beli untuk isteri saya. Maka kalau isteri saya mati, dapatkan saya lah. Jawapan tu salah. Bila seorang suami membeli barang kemas, tak beli cincin ke, pulut dakak ke, pulut panggang ke, tak kira lah Ustaz. Ustaz dah beli pulut apa Ustaz kepada isteri? Pulut apa? Kita nak bagi apa? Orang perempuan ni makin besar, makin hebat. Saya tengok dalam YouTube baru ni, ada seorang hamba Allah tu, dia prank isteri dia. Dia letak rantai besar kat tengkuk. Isteri pun dah gembira sangat dah, excited rupa-rupanya, tali bag Ustaz. Tali bag. Marah betul dia. Jadi hadirin mati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, bila mana kita sebut macam tu, suami ni disimpan. Suami kalau dia bagi harta kepada isteri ataupun dia bagi barang kemas kepada isteri, dalam dua keadaan. Yang pertama, wa imma bagi pinjam. Yang kedua, memang bagi hadiah ataupun disebut hibah. Kita tak sebut hibah, orang Melayu tak jarang sebut hibah ni. Contoh, saya beli barang kemas kepada isteri saya tak khabar kat dia, ni ayang, ni abang hibah kepada kamu. Tidak, ni abang beri kepada kamu. Bila sebut beri, maknanya itu milik isteri kita. Bila kita sebut abang bagi kepada kamu, itu milik isteri kita. Maka waktu isteri kita meninggal dunia, itu adalah pusaka dia. Walaupun kita yang beli, itu adalah pusaka dia. Yang kedua, ada orang bagi pinjam Ustaz. Saya ada seorang kawan, kelakarlah bunyi dia. Dia beli barang kemas, memang dia bagi pinjam kat isteri dia. Dia dah khabar siap-siap, kalau aku nak pakai, aku ambil balik. Dia bagi pinjam, ni abang beli cincin, pinjam bagi kepada kamu. Ini memang jenis berkira benar lah gamaknya. Tapi itulah terpulang pada dia. Cumanya isteri pula reda sebab abang bagi pinjam saja. Kalau kes macam tu, kalau isteri dia meninggal dunia, maka harta tersebut bukan milik isteri, itu harta milik suami dia. Maka boleh dia pegang dan tak boleh difaraidkan sebab itu harta suami dia. Jadi mana satu? Kalau dia simpan untuk menguruskan pusaka, dibenarkan syarak. Tapi kalau disimpan untuk membolok seorang diri, hukumnya haram seperti mana disepakati oleh para ulama. Wallahu a'lam bissawab. Alhamdulillah. Terima kasih kepada yang berbagai Ustaz di atas jawapan. Jadi Ustaz, hari itu saya ada dapat SMS daripada seorang makcik ni nak bertanyakan soalan kepada yang berbagai Ustaz. Jadi ada dua soalan dia, yang mana saya baru teringat, saya terus tanya tu lah. Saya membawa hajat orang. Jadi yang pertama sekali dia bertanya berkenaan dengan duit pencen suami. Dia tanya duit pencen suami dia ni adakah perlu untuk dibayarkan orang kata apa, zakat. Dan yang keduanya, suaminya meninggal di dalam servis, jadi dapat duit pampasan, adakah duit pampasan itu perlu difaraidkan? Dua soalan Ustaz, silakan. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulullah. Yang pertama, duit pencen adakah perlu dizakatkan?
Kalau duit pencen tersebut dapat dalam bentuk yang dinamakan sebagai, contoh waktu kita hidup dengan suami kita, waktu suami kita masih hidup, dia bawa pencen, masih hidup. Maka ketika mana duit pencen itu dia dapat setiap bulan, masa tu suami hidup lagi, dapat setiap bulan, kemudian suami pun mati. Dalam bank ada kadar yang syarak telah tetapkan, kerajaan negeri ataupun majlis agama Islam negeri tetapkan berapa nisab dia. Contohnya 23,000. Tengok dalam bank suami kita ada 43,000 duit pencen. Nah, kemudian tengok pula nisab dia berapa nisab. Kemudian tengok pula haul dia cukup tak setahun. Maka ulama kita dalam mazhab Syafi'i ni mesti haul dan nisab cukup setahun dan cukup nisab dia, maka wajib keluarkan 2.5%. Adapun tuan-tuan Allah Subhanahu Wa Taala isu zakat pendapatan. Zakat pendapatan ni macam zakat kita lah. Di sisi negeri, khususnya negeri Perak Darul Ridwan, tidak diwajibkan lagi zakat pendapatan. Tapi kalau puan berada negeri Selangor, zakat pendapatan itu wajib dikeluarkan 2.5% selepas dipotong semua perbelanjaan kita. Dia ada dua kaedah Ustaz. Sama ada kita potong awal-awal lagi, ataupun kita lepas kita tolak belanjaan kita setiap hari, apa yang kita gunakan duit tersebut, berapa jumlah dia, contohnya duit gaji ataupun pencen 2,500, kita belanja 1,500, maknanya ada baki 1,000 lagi, maka daripada 1,000 tersebut kita keluarkan 2.5%. Kalau ikut negeri, kalau ikut negeri Perak tidak wajibkan lagi Ustaz. Jadi ini keadaan ikut semasa lah. Bukan. Yang kedua tadi mati Allah Subhanahu Wa Taala tentang duit gratuiti. Bila mana suami kita sempat pencen, dia sempat pencen tapi tak sempat dapat duit. Ada dua keadaan. Yang pertama tak sempat pencen, yang kedua sempat pencen. Kalau yang sempat pencen, contohnya dia pencen 1 hari bulan 1, 1 hari bulan 10, 20, 23, dia pencen. Memang dia sempat pencen. 2 hari bulan 10 dia meninggal dunia. Tajuk tak excited sangat pencen, mati. Nah, contoh. Wa'alaikumsalam lah. Maka duit yang dia dapat, patutnya wajib dia dapat ada duit waktu ketika itu. Maka duit tersebut hendaklah difaraidkan. Adapun jika sekiranya dia mati dalam servis, contohnya dia patutnya pencen tahun 20, 40, dia mati tahun 20, 30 Ustaz, maka dapat juga dia punya imbuhan daripada kerajaan. Imbuhan sama ada imbuhan yang kerajaan bagi one off tersebut, ataupun tuan-tuan Allah ada dua keadaan. Yang pertama, untuk cuti dia yang digantikan dengan duit. Untuk cuti yang digantikan dengan duit, maka itu menjadi pusaka. Adapun duit yang diberikan oleh pihak kerajaan selepas itu sebab dia mati dalam servis, duit tersebut tidak difaraidkan kepada waris, maka boleh beri kepada waris mengikut kehendak ataupun keperluan mereka, khususnya yang paling memerlukan. Kalau seorang tu suami yang meninggal dunia, maka biasanya isteri yang sangat memerlukan dan anak-anak yang masih kecil, yang masih lagi belajar dan sebagainya memerlukan, maka boleh bagi, tapi tidak perlu bagi dengan kaedah faraid, boleh bagi dengan cara biasa saja. Wallahu a'lam bissawab. Alhamdulillah, terima kasih kepada yang berbagai Ustaz Said di atas jawapan dan menerangkan permasalahan yang berlaku. Jadi alhamdulillah tuan-tuan yang mana baru masuk ke dalam live kita, saya ucapkan selamat datang, yang mana kita sedang membicarakan berkenaan dengan ilmu faraid pada pagi yang berbahagia ini. Dan jom kita sama-sama tekan butang share supaya ramai lagi sahabat-sahabat kita, kawan-kawan kita boleh masuk di dalam live kita pada pagi yang berbahagia ini, dan lebih banyak lagi ilmu yang boleh kita dapat hasil daripada perbincangan ataupun kita panggil kita punya rancangan pada pagi yang berbahagia ini. Dan kepada yang nak bertanyakan soalan, boleh terus letakkan soalan tersebut di dalam ruangan komen. Sambil-sambil itu saya akan baca komen daripada tuan-tuan dan puan-puan ni. Kalau ada soalan, kita akan terus bertanya kepada ahli panel kita yang berbahagia Ustaz Said. Baik, jadi Ustaz, soalan yang seterusnya, bolehkah menggunakan duit pusaka untuk pengurusan pusaka si mati Ustaz? Silakan. Baik, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ini yang berlaku beberapa hari lalu juga, ada juga orang bertanya tentang isu ni. Dia kata isunya duit kita urus pusaka. Tapi kita tak ada duit, kita terpaksa guna duit pusaka untuk urus urusan pusaka tersebut. Maka di sini disebut oleh para ulama, dibenarkan untuk kita gunakan duit pusaka tersebut dengan syarat kita hendaklah mencatat berapa jumlah yang kita gunakan. Contoh, kita buat pengurusan pusaka makan masa 3 bulan contoh. Ataupun kita ada upah peguam sebagai contoh. Kita upah peguam ataupun pihak tertentu, pihak ketiga yang boleh uruskan pusaka kita, bayar dengan yuran dia lah, berapa dia kena fee dia tu.
fi dia tu, maka tuan-tuan menteri Allah Subhanahu Wa Taala dibenarkan, tapi kena catat berapa jumlah dan kena maklum kepada semua ahli waris. Kena maklum kepada semua ahli waris. Ataupun kita tak guna duit pusaka, kita guna duit kita dulu. Tak apa, duit pusaka tak usik dulu, aku pakai duit aku. Berapa jumlah dia? Contohnya 4,000 ataupun 5,000. Aku dah guna duit ni, pergi duit minyak, duit makan, duit peguam, duit macam-macam lah. Aku pakai duit aku sendiri, maka tolong catatkan jumlah perbelanjaan, dan duit tersebut boleh kita claim daripada duit pusaka, sebab duit tersebut kita keluarkan sendiri dengan duit kita. Maka kita mati Allah SWT boleh digunakan, tapi jangan melampau. Ni kita guna baru 3,000, kita claim 13,000. Itu kita makan hak orang lain. Dan kepada adik-beradik pula, jangan pula kita fitnah orang yang urus pusaka. Kita kata kamu ni makan duit lah dan sebagainya. Itu tak betul. Dan orang yang menguruskan pusaka, jangan betul-betul makan duit. Kena jujur lah. Kena jujur, amanah. Jangan pula kita ambil kesempatan, adik-beradik tak reti, kita seorang yang reti. Sebab kita ni lulus PT3. Kita paling hebat sekali dalam keluarga. Tiba-tiba kita ambil kesempatan, kita tipu adik-beradik kita. Itu tak betul lah. Sebab pernah juga berlaku dalam yang bertanya kepada saya, seorang tu seorang peguam, adik dia seorang peguam. Dalam keluarga dia ni, adik dia lah paling cerdik sekali. Kata orang Perak, cerdik nak. Bila cerdik sangat, dia dilantik jadi pemegang amanah untuk mengurus pusaka. Pengurusan pusaka dia urus belaka. Tapi adik yang paling cerdik ini rupa paling penyamun sekali. Paling penyamun dia ambil habis duit hasil tanah, dia ambil duit tu, dia ambil dan dia khabar kepada adik-beradik dia, yang itu duit pengurusan. Yang ni sesat lagi barat lah orang kata, sesat barat. Yang ni tuan-tuan mati Allah Subhanahu Wa Taala, jaga-jaga jangan kita bertindak seperti itu. Jadi nak pakai duit boleh, tapi dengan syarat kena catatkan dan kena declare, maklumkan kepada adik-beradik kita, supaya kita tidak termakan dan tidaklah kita mendatangkan fitnah kepada apa yang kita lakukan. Wallahu a'lam bissawab. Alhamdulillah, terima kasih kepada yang berbagai Ustaz Said di atas jawapan tersebut. Baik, jadi sebelum kita pergi kepada soalan yang seterusnya pada pagi yang berbahagia ini, jikalau tuan-tuan dan puan-puan nak buat sumbangan ke Pusat Pendidikan Al-Barakah, yang mana tuan-tuan boleh letakkan sumbangan tersebut ataupun masukkan sumbangan tersebut ke dalam akaun bank yang tertera di kaca layar skrin, telefon bimbit ke, iPad ke, laptop ke yang tuan-tuan tengah tengok live pada pagi ini, yang mana insya-Allah sebagaimana sedia maklum, kita sekarang sedang mengusahakan ataupun sedang membangunkan sebuah lagi cawangan Pusat Pendidikan Al-Barakah di Sungkai yang dinamakan sebagai Terata Al-Barakah, yang mana tuan-tuan boleh nak menyumbang ke Pusat Pendidikan Al-Barakah, jadi boleh letakkan sumbangan tuan-tuan di dalam akaun Maybank Islamik yang tertera di kaca layar skrin tuan-tuan dan puan-puan. Baik, terima kasih di atas perhatian yang diberikan. InsyaAllah kita pergi kepada soalan yang seterusnya, Ustaz. Baik, soalannya berbunyi, meninggal sebelum bersetubuh suami isteri, adakah layak menerima pusaka, Ustaz? Silakan. Baik, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Yang pertama, jika seseorang itu bernikah dengan nikah yang sah, aku terima nikah dengan fulanah binti fulan dengan mas kahwinnya sekian, sah. Nikah itu bukan nikah yang dipanggil nikah sindiket, nikah yang tidak ada otoriti yang boleh mengesahkan perkahwinan tersebut. Maka bila mana dia lepas bernikah, kemudian tiba-tiba mati suami ataupun mati isteri, maka ketika itu tak sempat dia nak bersama lagi dengan pasangan dia, maka adakah mereka layak mewarisi harta daripada pasangan dia? Jawapannya layak. Sebab istilah jima' ataupun bersetubuh itu bukanlah prasyarat untuk membenarkan seseorang menerima pusaka pasangannya, tapi akad nikah yang sah itulah disebut oleh ulama' sebagai prasyarat untuk mengesahkan. Caranya, akad nikah itu sah. Jangan pula dia tak sah nikah, tiba-tiba mati dan dia mewarisi, itu tak betul. Maka ini yang kita nyatakan tentang Allah Subhanahu Wa Taala kepada pasangan suami ataupun isteri. Sebab banyak sekarang ni nikah ekspres dan sebagainya, Ustaz, nak nikah yang nak cepat dan sebagainya. Maka ketika itu para ulama menyatakan seperti mana saya sebut tadi, nikah yang sah menjadi prasyarat untuk pasangan suami isteri mewarisi antara satu sama lain. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, terima kasih kepada yang berbahagia Ustaz di atas penjelasan jawapan. Baik, kita ada soalan daripada penonton kita, daripada Asma Mahful. Assalamualaikum Ustaz. Soalannya, bolehkah harta pusaka disedekahkan, Ustaz? Silakan.
Alhamdulillah, terima kasih kepada Puan Asmah. Bila sebut nama Puan Asmah ni teringat mertua saya lah. Tolong doakan ibu mertua saya agar dia sihat walafiat seperti mana biasa. Tengah uzur sekarang. Jadi disebut sebagai harta pusaka boleh tak kita sedekah? Jawapannya boleh dengan syarat. Setiap mesti ada syarat dia. Syaratnya mestilah mendapat persetujuan daripada semua ahli waris kita dulu. Ataupun yang kedua, harta tersebut telah diwasiatkan. Yang pertama saya sebut tadi, kalau nak sedekah, kalau tanpa wasiat, mesti kena mendapat persetujuan daripada semua ahli waris. Contoh, ayah kita meninggal dunia, ada duit contohnya RM100,000. Kita pun sebut contohnya Pusat Pendidikan Al-Barakah tadi kata mencari dana nak buat satu lagi cawangan. Maka kita pun dengar kuliah pada pagi ni, kita pun sebut pada adik-beradik kita, aku nak keluarkan duit ayah RM50,000 untuk sedekah wakaf atas nama ayah. Maka ketika tu semua adik-beradik kata okey, setuju, semua setuju. Maka boleh on RM50,000 kita nak keluarkan. Tapi jika sekiranya kita sebut kepada adik-beradik, aku nak sedekahkan duit ayah RM50,000, tiba-tiba ada adik-beradik tak bersetuju. Bila mana ada adik-beradik tak bersetuju, maka ketika tu tuan-tuan Allah Subhanahu Wa Taala berhati-hati. Tak boleh kita kata kamu ni berkira dengan Allah. Jangan kata begitu. Kamu ni kita nak bagi baik pada ayah pun kamu tak setuju. Tak boleh khabar sebab itu hak dia untuk tidak bersetuju. Kena kita hormat tuan-tuan Allah Subhanahu Wa Taala perkara tersebut. Maka yang tidak bersetuju kita kena serahkan hak faraid kepada dia. Tu sebab setiap perkara dia kena tahu berapa kadar faraid yang layak bagi setiap ahli waris sebelum kita buat sesuatu. Supaya senang, kalau dia tidak bersetuju, kita boleh serah hak faraid kepada dia. Dan yang setuju, kita boleh on dengan jumlah yang nak diberikan. Itu yang pertama. Yang kedua, jika berwasiat. Contohnya, ayah sebelum meninggal dunia, dia kata, ayah tengok program ada soalan hari tu. Contohlah. Ayah bercadang, kalau ayah mati nanti, tolong sedekahkan. Ataupun tolong wakafkan duit ayah sebanyak RM500,000. Duit ada RM2 juta. Contoh, RM500,000 wakaf kepada Al-Barakah. Contoh. Maka ketika tu Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, di sini kata ulama kena cek wasiat tersebut. Adakah wasiat tersebut hartanya RM500,000 itu mengatasi 1/3 jumlah harta dia? Kalau mengatasi, maka dia hanya layak mengeluarkan 1/3 saja untuk daripada jumlah sebenar. Contoh, tuan-tuan Allah Subhanahu Wa Taala, dia ada duit 2 juta. 1/3 daripada 2 juta berapa? Kira nanti. Contoh saya bagi macam ni, RM900,000. 1/3 daripada RM900,000, RM300,000. Ayah wasiatkan untuk infak bukan RM300,000, RM500,000 nak bagi. Maka lebih daripada 1/3. Bila lebih daripada 1/3, maka wajib kena mendapat persetujuan daripada semua waris. Kalau semua waris setuju, maka on RM500,000. Tapi jika sekiranya waris tidak bersetuju, sama juga macam isu tadi, dia turun daripada RM500,000 kepada maksimum 1/3 saja. Kena keluarkan sebagai membuat ataupun melaksanakan wasiat arwah ayah kita. Jadi dalam isu nak sedekah duit harta pusaka ni, tak boleh buat keputusan sendiri, kena konsensus kepersetujuan bersama antara waris-waris yang layak terima pusaka supaya kita tidak termakan hak pusaka waris lain. Wallahu a'lam bissawab. Alhamdulillah, terima kasih kepada yang berbagai Ustaz Said di atas jawapan. Jadi kita nak meraihkan soalan yang seterusnya daripada penonton kita, Nur Samsina binti Muhammad Siddiq. Assalamualaikum Ustaz. Harta pusaka emak layak ke untuk cucu-cucu kepada anak yang meninggal dahulu daripada emaknya? Jadi macam mana status harta pusaka tersebut? Silakan. Alhamdulillah, terima kasih kepada Puan Samsina. Soalan yang sangat baik. Bila soalan yang baik, jawapannya moga-moga dapat kebaikan juga kepada kita semua. Boleh tak harta pusaka mak kita beri kepada cucu-cucu mak, iaitu adik-beradik kita yang mati sebelum mak? Baik, itu soalan ni. Saya sedang live juga di TikTok saya, Ustaz Syarul. Jadi saya minta orang di TikTok ni kalau nak tanya soalan, pergi ke page Datuk Ustaz Kazim di Facebook, tanya dekat sana insya-Allah. Saya akan respon dekat situ. Baik. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, bila seseorang tu meninggal dunia sebelum orang tua dia, kita tengok berapa keadaan. Yang pertama, tengok jantina yang mati tu, anak tu. Kalau dia anak perempuan yang mati, contohnya mak dia tak mati lagi tapi dia mati dulu. Dan anak perempuan ni ada anak-anak, ada anak laki-laki, ada anak perempuan, dan dia ada adik-beradik yang lain. Maka ittifaq ulama khusus mazhab kita Imam Syafi'i
mereka kita sebut sebagai zawil arham, mereka tak layak terima pusaka. Anak-anak ataupun cucu-cucu tersebut tak layak terima pusaka opah dia ataupun nenek dia. Adapun jika sekiranya yang si mati tu anak laki-laki, dia ada anak laki-laki, dia tu laki-laki dan dia ada anak-anak laki-laki dan perempuan. Kebetulan pula dia seorang je anak laki-laki, Ustaz. Kena sedar. Ni dalam isu anak lelaki dia dua pula pecah lagi. Susah nak cakap, tangan je bergerak, Ustaz. Macam opah Ghana style tangan. Jadi tuan-tuan Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, bila sebut tentang anak laki-laki yang mati, kebetulan dia seorang je anak laki-laki. Yang lain adik-beradik dia semua perempuan. Dan dia ada anak-anak. Maka ketika itu Allah Subhanahu Wa Taala, anak-anak dia layak untuk menerima pusaka atas kapasiti kelayakan ayahanda dia sebagai anak laki-laki. Tetapi dia tu laki-laki dan dia ada lagi adik-beradik laki-laki yang lain. Maka ketika tu cucu-cucu tak dapat pusaka juga sebab terhalang dengan kewujudan pakcik-pakcik dia. Jadi ada 3 situasi. Yang pertama, kalau itu anak perempuan, maka confirm tak dapat anak-anak dia. Kalau dia anak laki-laki, tengok ada tak adik-beradik laki-laki lain. Kalau tak ada, anak-anak dia layak dapat. Yang ketiga, anak laki tu ada ramai adik-beradik laki-laki, maka ketika tu cucu takkan dapat. Jadi dalam situasi ni dia ada satu enactment namanya wasiat wajibah, Ustaz. Wasiat wajibah ni wasiat yang wajib diberikan kepada cucu-cucu yang mak bapak dia mati sebelum opah ataupun atuk dia. Cuma dalam Malaysia ni beberapa negeri saja yang menguatkuasakan enactment wasiat wajibah. Perak tak, Kedah tak. Antara negeri yang buat Selangor, Negeri Sembilan, Kelantan, Melaka, Johor. Itu antara negeri yang membuat enactment wasiat wajibah. Yang mana kalau dia tak buat wasiat, dia tak sebut pun kalau atuk mati duit dapat 1/3 pada cucu aku yang mak bapak dia mati. Tak sebut pun. Dia terus automatically dapat 1/3 kepada cucu-cucu dia. Inilah isu wasiat wajibah, tapi tertakluk kepada negeri-negeri yang menguatkuasakannya. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, terima kasih kepada yang berbagi Ustaz Zaid di atas jawapan yang mana saya rasa cukup memberikan kepada kita ilmu pada pagi yang berbahagia ini. Baik, jadi kita nak tengok soalan yang seterusnya daripada penonton kita, daripada Zurina Sadio. Assalamualaikum Ustaz. Ibu tiri berhak tak untuk mendapat harta pusaka daripada peninggalan suaminya? Ke harta pusaka itu hanya untuk isteri yang pertama sahaja? Mohon penjelasan Ustaz. Pelik soalan ni. Ibu tiri dapat tak harta pusaka daripada suami dia? Baik, kalau sebut ibu tiri dapat pusaka daripada suami dia, maknanya kita tu anak tiri kepada ibu tersebut, boleh dapat tak harta pusaka ayah kita, iaitu suami ibu tiri. Gitulah gamaknya. Baik, siapa saja sebagai isteri, dia layak menerima pusaka daripada suami dia. Walaupun dia baru nikah, saya sebut tadi, nikah mati suami, tak dan bersama pun, tetap layak terima pusaka dalam 2 keadaan bagi isteri. Yang pertama, 1/4 jika suami mati tak ada zuriat. Tak ada zuriat dengan siapa-siapa pun. Dia nikah dengan orang lain dah sebelum ni, dia tak ada zuriat. Maka tuan-tuan Allah, isteri yang baru tu dapat 1/4. Tapi yang kedua, sebab soalan ni ibu tiri, maknanya si mati ada anak, suami dia ada anak, maka ketika itu ibu tiri tadi layak menerima 1/8. Saya nak bagi pencerahan sedikit dalam isu ni tuan-tuan sekalian. Sebab ada orang kadang-kadang dia salah sangka tentang harta sepencarian dengan harta faraid, pusaka. Harta sepencarian suku, harta faraid suku. Ada juga 2-3 hari lepas orang telefon saya. Ni cerita benar ni nak. Dia telefon, tak tahulah siapa yang telefon, tapi daripada Penang telefon. Dia kata isunya bekas isteri atau balu kepada arwah buat tuntutan harta sepencarian. Dia kata, boleh ke Ustaz isteri buat tuntutan harta sepencarian? Dia minta tu, dia minta ni, macam-macam. Saya pun sebut tentang Allah Subhanahu Wa Taala, harta sepencarian memang hak pasangan suami atau isteri. Mana-mana yang mati atau bercerai hidup atau bercerai mati, mereka boleh menuntut. Berapa yang mereka tuntut, mereka boleh tulis dalam borang nak tuntut apa, tapi belum tentu dibenarkan ataupun diberi perutusan ataupun penghakiman oleh yang arif hakim. Hakim akan putuskan berapa dia layak terima. Dia nak letak berapa, dia boleh letak lah. Macam nak kita lah demand, kita letak harga tinggi dulu, dapat berapa ikut dia lah. Cuma isu mata Allah Subhanahu Wa Taala, yang bertanya tu baguslah, dia bertanya nak tahu betul ke ada dalam Islam harta sepencarian. Jawapannya betul. Maka hadirin mata Allah Subhanahu Wa Taala, dalam isu ni
Harta sepercarian suku. Macam contohnya seorang perempuan ni kahwin dengan seorang laki-laki. Laki-laki ni masih dia kahwin dengan perempuan yang baru ni, dia dah ada harta. Harta daripada bekas isteri dia, mantan, balu isteri dia dulu. Dia ada rumah, dia ada kereta, dia ada macam-macam lah. Kemudian dia kahwin baru, kemudian dia mati. Ada anak-anak tiri kata, mak tiri saya tak layak dapat harta sepencarian ayah saya. Maknanya dia tak faham. Tuan-tuan Allah Subhanahu Wa Taala, dia anggap harta yang ayah dia ada tu harta sepencarian ayah dengan ibu mereka, almarhumah, ibu mereka. Sedangkan bila kita sebut harta pusaka, ialah apa saja harta yang dimiliki oleh si mati semasa dia hidup, maka itu dinamakan harta pusaka. Maka layak kepada isteri untuk menerima dengan kadar 1/4 ataupun 1/8. Wallahu alam bissawab. Alhamdulillah. Ustaz ada komen daripada Siti Zahara. Minta Ustaz keluarkan buku berkenaan dengan faraid ini, lagi senang nak buat ulang kaji. Dia ada minta Ustaz buat keluar buku. Buku dah ada. InsyaAllah. Buku dah ada. Ustaz, ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Okey, baik. Jadi kita pergi kepada soalan yang seterusnya. Ustaz, ada yang bertanya. Sebenarnya ini merupakan soalan saya rasa ulangan lah, tapi mungkin ada sahabat-sahabat kita yang masih baru lagi tak dan mendengar jawapannya. Itu berkenaan dengan anak tidak sah taraf. Adakah layak menerima pusaka? Silakan Ustaz. Alhamdulillah. Anak tidak sah taraf itu disebut anak zina lah. Bahasa yang kasar sikit, anak zina lah. Ataupun anak tidak sah taraf. Anak tidak sah taraf, dia tak layak menerima pusaka daripada bapa genetik dia. Ayah genetik dia yang berzina dengan ibu dia, kemudian dapat dia, maka daripada pusaka ayah tersebut dia tak dapat. Tetapi anak zina tersebut ataupun anak tidak sah taraf, dia akan mewarisi pusaka daripada ibu dia. Ibu dia. Itu sebab tuan-tuan Allah Subhanahu Wa Taala, kalau ibu dia mati, maka anak tidak sah taraf itu akan dapat pusaka daripada ibu dia. Kalau anak tidak sah taraf itu mati, maka ibu dia layak menerima pusaka daripada anak tersebut, tetapi ayah tak dapat. Jadi maknanya anak tidak sah taraf diiktiraf pusaka yang diterima oleh dia bukan perbuatan tersebut. Perbuatan zina tu Allah tak iktiraf, tapi hasil kalau berzina seseorang. Contohnya seorang perempuan tu berzina waktu zaman jahiliah, dia tak kenal hukum halal dan haram, akhirnya dia berzina, wa yazubillah min zalik. Tuan-tuan sekalian, saya nak nasihatkan kepada sahabat-sahabat semua, apa saja dosa yang kita lakukan pada zaman kita jahil dahulu dan sekarang ni kita telah bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tak sah cerita pada orang. Hatta kawan baik kita pun tak sah cerita. Sebab itu keaiban kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah akan tutup aib kita selagi mana kita tutup aib kita sendiri. Baik. Kita dulu berzina, ada seorang tu berzina, dapat seorang anak. Kemudian dia bertaubat kepada Allah dengan taubatan nasuha. Allah datangkan kepadanya seorang laki-laki yang saleh, dia pun kahwin. Bila dia kahwin, dia dapat anak daripada hubungan yang sahih itu. Dapat anak. Anak-anak yang dia dapat daripada hubungan yang sah itu dengan anak tidak sah taraf daripada hubungan terlarang dulu disebut sebagai adik-beradik seibu, Ustaz. Adik-beradik seibu, tuan-tuan rujuk dalam surah An-Nisa pada ayat ke-12 membicarakan tentang adik-beradik seibu. Kita tengok betul-betul Allah Subhanahu Wa Taala bagaimana Allah menceritakan tentang adik-beradik seibu, seperti mana ada guru kami sebut Ustaz Khusairi Saleh kata seolah-olah Allah Subhanahu Wa Taala nak beri suatu berita gembira kepada anak tidak sah taraf ini supaya kamu tidak rasa berduka cita. Kalau mak kamu mati, kamu layak menerima pusaka daripada ibumu, dan kalau mu mati, ibumu layak menerima pusaka pula daripada kamu. Wallahu a'lam bissawab. Alhamdulillah, terima kasih yang berbahagia Ustaz di atas jawapan tersebut. Baik Ustaz, ada dua soalan yang mana saya nak terus bagi dalam orang kata apa, satu pertanyaan ni. Yang pertama sekali, ada sahabat-sahabat kita tanya, buku tadi tu Ustaz nak beli dekat mana? Ada yang nak dapatkan buku tersebut. Dan soalan yang kedua datang daripada Zaid Ahmad. Ustaz nak tanya, anak angkat boleh tak dapat harta pusaka? Yang mana anak angkat ini adalah anak buah sendiri. Sampai sekarang anak angkat ini guna harta pusaka yang ditinggalkan. Silakan Ustaz. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah. Yang pertama, buku ni kita tak cetak dah Ustaz. Buku ni saya cetak buku baru sebenarnya. Nak tajuknya enta tanya hamba jawab. Ada 200 persoalan. Cuma isu sekarang tempat cetak tu sampai sudah senyap. Saya call tak jawab. Saya rasa dia sakit gambarnya. Tak apalah, nanti kalau ada saya maklumkan. InsyaAllah. Yang kedua, tuan-tuan Allah Subhanahu Wa Taala, anak angkat layak tak terima pusaka, anak angkat tak layak terima pusaka kita. Kecuali, dia ada kecuali. Kecuali dia tu
memang waris kita yang betul. Contoh macam ni, kita perempuan ataupun kita ni seorang laki-laki. Kita seorang laki-laki. Kita ada adik-beradik laki-laki. Ada adik-beradik laki-laki dan adik-beradik kita tu ada anak. Tak kira anak laki-laki ke anak perempuan. Minta maaf, dia anak laki-laki saja. Contoh, kita namanya Mamat. Kita ada abang nama Ali. Ali ni ada anak namanya Kasim contohnya, Kasim. Maka tuan-tuan Allah Subhanahu Wa Taala, kita pun ambil Kasim ini jadi anak angkat kita. Dan kebetulan abang kita pun mati, adik-beradik kita semua mati dah. Yang ada hanya anak angkat kita saja, iaitu anak saudara kita. Daripada adik-beradik laki-laki, daripada adik-beradik laki-laki. Maka kalau kita meninggal dunia, memang akan dapat harta sepenuhnya kepada anak saudara itu. Kalau dia seorang je lah anak saudara lelaki daripada adik-beradik laki-laki. Tapi jika sekiranya kita ambil anak angkat daripada adik-beradik perempuan, kemudian mati daripada kita semua, tinggal anak angkat itu saja, walaupun dia anak angkat laki-laki, tetapi dia anak daripada anak perempuan, dia tak layak terima pusaka kita sebab dia bukan ahli waris, dia sebagai zawil arham. Maka macam mana nak buat? Maka kata ulama, kita buat dengan dua cara. Ni selalu kita ulang-ulang dah ni. Yang pertama, kita buat wasiat. Yang kedua, kita hibah. Dua kaedah ni untuk kita berikan kepada anak angkat tersebut. Dan anak-anak angkat sekalian, kalau kita sedar bahawa kita telah makan pusaka yang bukan hak kita, maka kena serahkan hak tersebut kepada waris yang layak terima, supaya kita tidak makan harta yang haram yang akan menyebabkan kita telah membuat dosa dan akan dihumban dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam bissawab. Alhamdulillah, terima kasih kepada yang berbagai Ustaz Zaid, yang mana kita tak berasa sebenarnya kita pun dah berada di hujung-hujung dah rancangan kita pada pagi yang berbahagia ini. Baik, jadi sebelum kita nak pergi kepada soalan yang terakhir pada pagi ini, iaitu soalan dia yang berbahagia Ustaz, adakah duit khairat kematian boleh ataupun perlu difaraidkan? Dan penutup daripada yang berbahagia Ustaz pada pagi ini. Alhamdulillah. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu. Terima syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas sambutan persoalan-persoalan yang diberikan. Khairat kematian ialah duit yang dapat selepas kematian seseorang. Dia tak ada masa hidup dapat khairat kematian Ustaz. Tak ada lagi. Kalau dia dapat masa dia hidup, kemudian dia mati, itu pusaka dia. Tapi kalau dia dapat selepas dia mati, itu bukan pusaka, maka boleh diberikan kepada waris dia yang berhak ataupun yang paling memerlukan, ataupun boleh guna balik duit khairat kematian untuk buat apa? Contoh orang Melayu kan suka buat tahlil, bagi makan orang. Alhamdulillah, buat yang tu kita pakai duit khairat kematian. Ataupun kita sedekah. Tengok pusat pendidikan Al-Barakah tadi, nak cari dana, nak bina cawangan, maka kita ambil duit khairat kematian yang ayah dapat 1,000 tu, kita wakafkan atas nama ayah pun kita boleh guna. Dia tidak menjadi harta pusaka, dia menjadi harta biasa saja untuk diberikan kepada ahli waris. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala, pada penghujungnya saya berharap moga-moga sedikit pencerahan kami pada pagi yang penuh barakah ini akan mendapat sedikit input yang berguna untuk tuan-tuan dan disampaikan kepada masyarakat yang lain. Yang paling penting sekali, saya harap sangat dalam program kita ni ada orang-orang yang bermasalah. Bermasalah maksudnya yang memang ada memerlukan pencerahan-pencerahan, maka wajiblah kita sebarkan kepada mereka ni agar mereka tengok, supaya mereka tahu tentang hukum yang terdapat dalam Islam. Ada namanya faraid yang Allah telah tetapkan. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustaz. Ustaz tak sihat tu kita doakan Ustaz Syarul sihat, syafaatullah. Moga Allah sembuhkan kembali batuk, kerana makan madu banyak Ustaz. Minum air suam insya-Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Baik, jadi ribuan terima kasih. Saya mewakili Pusat Pendidikan Al-Barakah mengucapkan kepada